Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi melihat permulaan bab yang kedua, iaitu berkenaan dengan qalbun. Pada kuliah yang terakhir, kita sedang bahaskan tentang saranan pengarang kitab kita. Dia minta kita jaga qalbu kita ni daripada kelakuan yang tercela. Jadi banyaklah sebab-sebab yang kita telah bahas. Dan kita sedang berada di sebab yang keempat, kenapa kena jaga qalbu kita ni daripada kelakuan yang tercela. Yang ni sifat-sifat mazmumah. Banyaklah sifat mazmumah tu. Yang kita tahu antaranya loba pada makanan, loba kepada berkata-kata sehingga sanggup mengumpat, mengkeji orang, memfitnah, sifat marah, sifat dengki, sifat kedekut, kasih kepada kemegahan, kasih kepada dunia, membesar diri atau takabur, sifat ujub ataupun hairan dengan kelebihan diri sendiri ataupun riak. Ini 10 sifat-sifat tercela yang pengarang kitab kita kata kita kena ikhtiar. Kalau kita nak jadi orang yang betul-betul soleh dengan Allah, orang-orang yang bertakwa, orang yang rapat dengan dia, kita kena jauhi daripada segala sifat-sifat mazmumah tadi. Dan kita sedang bahaskan sebab kelima kenapa kita kena jauhkan daripada sifat-sifat mazmumah tadi. Jadi kita dah baca sebahagian daripada huraian sebab yang kelima. Saya baca sebab kelima tu secara sepintas lalu. Pengarang kitab kita kata kena jaga qalbu kita ni daripada segala sifat-sifat mazmumah yang 10 saya baca tadi. Kerananya dia kata qalbu itu tempat ilham daripada malaikat. Ni yang panjang lebar kita bincang tu, ya. Kemudian tempat waswas bagi syaitan. Ini nak bincang hari ni. Waswas daripada syaitan. Kemudian kata pengarang kitab kita lagi, qalbu itu tempat berperang akal dengan hawa nafsu. Dia memang akal hawa nafsu duk berperang. Antara ilham dan waswas saling bertentangan. Benda ni semua berlaku dekat dalam qalbu. Maka kena jaga. Kenapa kena jaga qalbu? Seperti mana telah kita baca pada kuliah yang lepas, bila dalam qalbu itu ada ilham dan ada waswas, ya, dua-dua ni saling bertentangan. Dia berperang dua ni, masing-masing sedang bersaing untuk menguasai manusia berkenaan. Maka apa kena mengenanya dengan nak jaga qalbu daripada sifat-sifat mazmumah? Apa kaitan dia? Kaitan dia ialah bila mana satu orang tu buat sifat-sifat mazmumah, bahkan dia buat maksiat, seperti mana yang kita pernah baca hadis, akan berlaku titik hitam dalam hati dia. Hati dia jadi hitam. Bila hati dia jadi hitam, nur bantuan Allah tak dapat sampai. Bila nur bantuan Allah tak dapat sampai pada hati dia, maka dia beri kelebihan kepada waswas. Sebab waswas ni daripada syaitan. Kekuatan yang dia harap daripada Allah tak dapat, salah dia sendiri. Sebab dia buat maksiat, dia buat sifat-sifat mazmumah, hati dia jadi hitam. Allah ni maha adil. Dia nak buat satu-satu benda pun ada sebab.
Allah nak bagi benda, ada sebab. Dia bagi pada orang yang ikhtiar. Dia bagi pada orang yang rasa penting untuk rapat dengan dia. Pada orang tak ikhtiar, pada orang yang tak rasa penting, mana dia nak bagi? Allah tu Maha Adil. Maka begitu jugalah dalam masalah pertentangan di antara ilham dan waswas. Ilham daripada malaikat, waswas daripada syaitan. Jadi bila hati tadi tak jaga daripada sifat-sifat mazmumah, dia jadi hitam, nur tak hinggap, maka dia beri kelebihan kepada syaitan. Jadi pada ketika itu was-was akan menguasai diri seseorang itu. Malaikat nak bisik pun tak lekat. Malaikat nak bantu, dia nak bantu sangat. Pada setiap orang ni memang ada malaikat sebelah, iblis sebelah, syaitan sebelah. Tak boleh nak buat apa. Kalau kita nampak kali malaikat garuk kepala kali, payah aku nak tolong orang ni. Jadi kaitan dia seperti mana yang saya sebut tadi, ringkasnya ialah bila satu orang tu buat sifat mazmumah atau buat maksiat, dia bagi kelebihan kepada was-was. Maka kena jaga. Baik. Tentang ilham tu panjang lebar dah kita ulas. Sekarang saya nak sebut tentang was-was. Apa yang kita faham tentang was-was ni? Jadi tentang nak beramal, nak menguatkan ilham dan mematahkan serangan was-was tu satu kerja lah. Jadi sebelum buat kerja tu nak kena faham dulu was-was ni apa dia. Bila kita faham, mudah-mudahan dengan kefahaman tu bagi motivasi kepada kita untuk ikhtiar. Was-was ni apa dia tuan-tuan? Was-was ni kalau kita lihat kitab-kitab kamus bahasa Arab, kata dasar dia waswasa. Wawsin, waswasa. Waswasa ni maksudnya godaan. Ini di segi bahasa. Ya. Dulu pernah kita baca kan, hadis kata pada manusia ni ada ilham, ada waswas. Ilham daripada malaikat, waswas daripada syaitan. Sekarang kita nak faham waswas ni apa dia. Di sudut bahasanya, dia berasal daripada kata dasar waswasa yang bermaksud godaan. Baik. Daripada waswasa, kata terbitan dia waswas. Bila kita lihat kamus bahasa Arab, dia bermaksud sangkaan atau lintasan buruk yang merunsingkan hati. Ini di sudut bahasa lagi ni. Was-was ni di sudut bahasa, kata dasar dia waswasa bermaksud godaan. Jadi daripada waswasa keluarlah perkataan waswas. Maka maksud dari segi bahasanya sangkaan atau lintasan buruk yang merunsingkan hati. Maknanya di sudut bahasa pun dah menggambarkan kefahaman. Ya. Bila orang kena was-was ni, dia je serabut perut. Hati dia tak boleh nak kontrol. Orang serabut ni, orang runsing ni, dia tak boleh kontrol hati dia. Dia mudah melatah, tak tentu hala. Jadi itu maksud bahasa. Baik, cuba kita lihat maksud istilah. Kita nak faham betul-betul. Syaitan bagi kita was-was. Nak lawan syaitan, nak kena faham. Baik, was-was ni dari segi istilah, saya petik daripada tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain, dia kata was-was ni ialah sesuatu yang suka memberi bisikan jahat. Dan kata tafsir Jalalain lagi, ia bermaksud syaitan. Itu maksud istilah. Saya ulang balik, sesuatu yang suka memberi bisikan jahat. Bisikan jahat. Macam mana tu bisikan jahat dia? Antaranya lintasan-lintasan
suruh buat benda salah, suruh buat benda maksiat, suruh buat benda tak senonoh. Tu kerja was-was. Dan lagi bisikan-bisikan yang boleh merosakkan bila seseorang tu nak buat benda baik. Bila nak buat baik, syaitan ni kerja dia secara halus, dia bisik supaya rosak kebaikan kita, termasuklah solat. Sebenarnya solat ni kadang-kadang kita macam-macam cara buat, macam-macam cara kita buat nak dapat markah penuh. Tuan-tuan, kita kena ikhtiar supaya solat kita markah penuh. Macam-macam cara kita buat, saya buat, tuan-tuan buat. Antara baca doa lagi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, tak pernah lupa kita baca. Antara lagi hadis Nabi sebut, suruh baca surah An-Nas. Cuma saya tak ingat. Kalau tuan-tuan nak, saya bagi matan hadis tu sahih. Suruh baca surah An-Nas sebelum kita akad takbir. Kejap lagi kita akan lihat tafsiran surah An-Nas. Apa lagi kita buat biasanya nak khusyuk, nak tepis was-was tadi. Antara anjurannya seperti contoh dia, kalau nak pergi solat Jumaat. Nak pergi solat Jumaat, sunat mandi. Sunat mandi, tuan-tuan. Bahkan satu hari nak cerita, Sayyidina Umar tengah baca khutbah. Tiba-tiba seorang sahabat masuk, lewat. Dia tengah baca khutbah, sahabat masuk lewat. Lepas pada tu dia tanya, kenapa kamu lambat? Tanya. Lepas tu dia jawab, minta maaf ya Amirul Mukminin, saya tak sempat mandi, saya ambil wuduk saja sebab baru habis kerja. Kena tegur, kena marah ke Sayyidina Umar. Cumanya ulama ulas hadis ni. Jadi bila Sayyidina Umar marah, hadis ni ialah hadis mauquf, bukan hadis Nabi. Hadis mauquf. Sayyidina Umar marah. Jadi ulama kata marah tu tak membawa kepada hukum wajib. Sebab sahabat tadi bila sampai kena marah, Sayyidina Umar masih biar dia masuk solat. Dia tak suruh balik. Kalau suruh balik, kemungkinan besar jadi wajib mandi. Mandi. Tu sebab mustahak, tuan-tuan, carilah jalan nak pergi solat Jumaat, kena mandi. Jangan berpeluh-peluh termasuk. Kita pun tak rasa tak selesa, orang lain pun je serabut perut, bau, kan? Baik. Jadi macam-macam cara kita buat. Tapi tak kena gaya, setan usik juga. Kadang-kadang sampai tinggal, tak teringat rakaat berapa. Allahu Akbar. Kadang-kadang di satu sudut nak ceritanya, iblis ni kalau kita baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, Tablis Iblis, dia pandai, tuan-tuan. Katakanlah kita ni pakat-pakat, nak jaga khusyuk, satu daripada keperluan dia ialah memahami makna, dan kita kena hayati makna solat. Bila baca Fatihah, setiap satu perkataan tu kita faham, hayati. Iblis ni dia pandai. Dia tahu kelemahan kita. Bila satu orang tu terlampau tumpu kepada perkataan, kadang-kadang siapa tak teringat rakaat berapa. Hak tu dia kontrol, yang ni tak boleh kontrol pula. Nampak? Jadi pendek kata, tuan-tuan, dalam kata lain, akhlak ni memang perlu bantuan Allah. Kalau kita seorang-seorang nak berdepan dengan iblis, memang tak mampu. Pusing kat mana, kadang-kadang kena juga. Betul tak saya kata? Kita tepuk dada tanya sendirilah, kan? Saya ada pengalaman, tuan-tuan pun ada pengalaman, kakak-kakak sebelah pun ada pengalaman sama. Sedangkan kata Al-Ghazali, khusyuk itu wajib. Satu.
Jadi sekarang kita nak faham was-was ni. Ya? Was-was berlaku akibat maksiat. Setelah hati menjadi hitam dan nur hidayah tidak dapat sampai kepada jantung hati, lalu syaitan mengambil tempat. Yang saya sebut tadilah. Dan was-was ni berpunca daripada dua. Seorang daripada jin, seorang lagi daripada manusia sendiri. Yang ni disebut dalam surah An-Nas. Syaitan ni daripada jin pun ada, daripada manusia pun ada. So sekarang kita nak lihat pemahaman was-was melalui satu surah yang penting, iaitu surah An-Nas. Ya. Baik. Cuba kita baca perlahan-lahan surah An-Nas. Ya, kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita mula-mula nak berjinak-jinak dengan tafsir, seeloknya kita mula daripada ayat pendek-pendek. Kan? Ayat yang mudah-mudah, di antaranya surah An-Nas lah, Al-Ikhlas ke, Al-Falaq ke. Dan sebenarnya tuan-tuan, bila kita dapat faham betul-betul, kita rasa nikmat. Memang kita rasa nikmat. Ni pada orang yang bersungguh nak ke ilmu lah. Baik, cuba kita tengok. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas. Malik itu maksudnya apa? Raja. Raja yang memerintah manusia. Ilahin nas. Ilah tu maksud apa? Sekali-kali kita kena test juga. Ilah tu maksudnya Tuhan. Tuhan yang disembah, dipanjat kesyukuran, dipanjatkan doa. Itu maksud ilah. Kalau Rabb dia lain. Rabb tu maksudnya apa tuan-tuan? Rabb pun Tuhan juga, tapi Tuhan yang lebih bersifat daripada Tuhan kepada kita, seperti mencipta, memberi rezeki, tu semualah, memelihara, tu Rabb. Jadi dalam surah An-Nas ni, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas. Allah guna perkataan ilah. Sebab ilah ni sebenarnya, pada perkataan ilah ni menuntut kepada hamba supaya memanjatkan doa dan memberi tumpuan kepada Allah. Ilahin nas. Baik, kalau kita tengok daripada ayat pertama sampai ayat ketiga, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan manusia. Kan mula-mula guna perkataan Rabb kan, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Kalau kita faham betul-betul, 3 ayat pertama ni Allah usik hati kita, Allah pujuk hati kita supaya berlindung dengan Allah. Yang pertama dengan nama Tuhan yang mencipta dan memelihara. Kedua, nama Tuhan yang memerintah. Dan ketiga, dengan nama Tuhan ilah yang disembah. Untuk apa? Min syarril waswasil khannas. 3 kalimah Tuhan disebut situ. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas ni maksudnya apa? Min daripada syarri. Syarri ni maksudnya kejahatan. Al-waswasi, berjumpa dah. Al-waswasi. Al-waswasi, kalau kita tengok kitab-kitab terjemah, bisikan yang datang dan menghilang. Bisikan yang datang dan menghilang. Al-khannas, yang tersembunyi. Sebab sifat iblis, syaitan ni, dia bersembunyi dengan sifat dia yang orang tak nampak, dan dia masuk melalui salur darah kita. Nampak?
Tiga ayat pertama minta berlindung dengan Allah atas sifat dia sebagai Rabb. Kedua, dengan Allah, berlindung dengan Allah atas sifat dia sebagai Malik. Yang ketiga, berlindung Allah atas sifat dia sebagai Ilah. Tiga. Wah, cover habis tuan-tuan. Memang very strong surah An-Nas ni. Very strong. Nak berlindung dengan Allah yang tiga-tiga sifat tadi, berlindung dengan apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada asyarril waswas, kejahatan bisikan yang datang dan menghilang, yang bersembunyi. Jadi rupa-rupanya al-waswasi adalah satu benda yang sangat penting dan sangat bahaya. Sampai tiga. Ya. Ayat seterusnya, alladhi, yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan fi, kepada sudur. Sudur ni apa? Dada. Sudurin nas, dada manusia. Jadi minta berlindung daripada al-waswasil khannas, bisikan datang dan menghilang yang bersembunyi. Alladhi, yang mana bisikan tadi, yuwaswisu, yang membisikkan, yang mendatangkan waswas, yang suruh kita tak teringat rakaat solat, yang mengganggu solat kita, yang membisikkan kepada maksiat, yang mengganggu setiap kebaikan yang kita buat, yang suruh kita bergaduh suami isteri, yang membisikkan hasad dengki. Ini semua ni bisikan. Yang suruh kita mudah berbangga dengan kelebihan kita sendiri. Ini semua bisikan ni. Patutlah Allah suruh kita minta berlindung. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Minta berlindung daripada Tuhan manusia. Sebab al-waswas ini teruk sebenarnya. Dia boleh rosak habis segala perancangan baik yang kita nak buat. Lepas Rasulullah bagi amanah kepada kita kan. Rasulullah bagi amanah kepada kita. Satu, suruh kita ibadat. Kedua, suruh jadi khalifah. Iblis tahu, dia tak nak manusia ni jadi khalifah, tuan-tuan. Dia tak nak. Kalau tuan-tuan ada masa, cerita bab khalifah ni yang iblis cari jalan juga untuk jadikan kita ni was-was dalam segala bentuk kebaikan. Kerana dia tak nak manusia ni jadi khalifah. Kan ada cerita kan dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusfidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuan-tuan balik cari surah tu, tengok tafsir. Sedap. Saya tak boleh baca belakang lah sini sebab kita nak tuju benda lain. Reka-reka ayat tu cerita berkenaan dengan satu hari Allah kata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Dia kata pada malaikat, aku nak buat khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat kata, ya Allah Tuhanku, apakah kamu nak menjadikan makhluk yang menumpahkan darah atas muka bumi? Kata malaikat, sedangkan kami ni sentiasa bertasbih kepadamu. Allah kata ujung, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu benda yang kamu tak tahu. Itu punca cerita. Dan cerita khalifah ni iblis tahu. Iblis pun tahu. Akhir sekali iblis marah. Iblis marah bila mana betul Allah ciptakan Nabi Adam, minta semua makhluk di langit dan di bumi sujud hormat kepada Nabi Adam. Iblis tak nak. Iblis tak nak, tuan-tuan. Sebab sebelum Nabi Adam, Iblis ni nama asal dia Azazil. Dia ni ketua malaikat, orang terhormat. Kalau kita baca riwayat-riwayat Israiliyat, panjang cerita dia, tuan-tuan. Dia memang golongan terhormat Iblis ni. Malaikat pun dia jadi ketua, boleh kira kau. Dan masa waktu dia dijadikan, sebelum dia angkat jadi malaikat ni, dia kuat sangat ibadah iblis ni. Tiba-tiba bila Allah nak jadikan khalifah, dia berpusing.
Dan bila Allah kata wasjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Akhir sekali bila suruh sujud kepada Nabi Adam, dia kata tak nak, aba wastakbara, dia jadi kafir. Maka bermulalah episod iblis dengan misi dia merosakkan tujuan kita sebagai khalifah. Kita khalifah, saya tuan-tuan. Khalifah ni maksudnya yang mentadbir muka bumi ni dengan Al-Quran dan hadis. Iqamatud din wa siyasatud dunya bih, ulama kata. Iqamatud din, mendirikan agama, wa siyasatud dunya bih, dan mentadbir dunia dengannya. Tugas kita besar, tuan-tuan. Tu sebab kita tak boleh nak leka sangat, seronok dengan tugas kerja pejabat masing-masing sampai tak teringat sebenarnya Allah buat kita ni bukan untuk kerja saja, ada benda. Maka nak rosakkan benda ni, iblis masuk, was-was. Tu sebab Allah suruh minta berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahnya 3. Daripada syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ujung tu Allah kata setan yang membisikkan kepada kamu ni ada 2. Minal jin, daripada jin, dan juga manusia. Baik, maknanya teruk sangat cerita al-waswas ini memang benda berat. Kalau kita ambil mudah dan kita buat tak tahu benda ni, kita tenggelam, tuan-tuan. Benda ni akan berlaku pada kita setiap hari. Tu di sudut hari-hari, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam rumah kita, dan kadang-kadang dalam semayang, kadang-kadang dengan kawan-kawan, dia mari was-was. Sampai tak bertegur siapa, tu was-was. Padahal tak ada apa pun, kan? Tak ada apa pun. Baik. Jadi syaitan ni macam mana cara dia buat? Macam saya sebut sebelum ni lah, dia masuk melalui aliran darah. Kemudian target dia pergi kepada hati, qalbu. Bila sampai ke hati tu, dia tunggu je, tuan-tuan. Dia tunggu je bila dia nak menguasai, nak kontrol hati seseorang. Bila dia dapat kontrol, bila hati seseorang tu hitam, bila pertolongan Allah tak sampai. Jadi sipir ni pusing-pusing kot tu, tuan-tuan. Kalau kita ignore benda ni, habislah kita. Yang seseorang tu lemah solat, lemah buat ibadat, mudah nak buat maksiat. Inilah cerita dia. Dan tak ada shortcut. Siapa yang ikhtiar, siapa yang usaha, dia dapat. Siapa yang cakap, aku nak jadi ikut orang tasawuf ni, beli jubah umpamanya, pakai serban, tapi ikhtiar tidak, dia jadi macam angan-angan mak jenin, tak ke mana. Mungkin fizikal tu nampak, tapi hati tak. Allah sebenarnya nak hati kita, tuan-tuan. Pusing kat mana akhir sekali tengok nak hati kita. Dia nak hati kita. Kita ni betul-betul ingat ke dia ke tak? Ingat ke dia ke tak? Baik. Berkenaan dengan bisikan was-was daripada manusia, macam mana tu? Tadi tu jelaslah, kan? Macam mana manusia tu sampai ke satu peringkat Allah kata syaitan? Iaitulah orang-orang yang mendorong kita kepada maksiat. Kawan-kawan, rakan-rakan yang tidak mendorong kepada kebaikan, maka jadi syaitan. Apa pengaruh dia? Dia begini, tuan-tuan. Dia, pemikiran kita, otak kita ni, kalau istilah budak-budak mengaji sekarang ni, dia ada
memory yang agak special. Memory ni, bila kita buat melalui satu benda, melihat satu benda, mendengar satu benda, dia boleh disimpan dan bila sampai masa dia keluar. Antara benda yang mudah melekat pemikiran kita ialah benda-benda maksiat. Minta maaf saya sebut, antaranya melihat aurat perempuan, dia melekat. Tengok filem-filem bogel ke apa tu kan, dia melekat. Apa lagi? Pergi night club, minum arak, buat benda-benda riba, dia melekat, tuan-tuan. Jadi bila benda tu jadi ancaman, iblis ni pandai, tuan-tuan. Memory yang tersimpan ni, bila sampai masa dia guna. Dia guna. Sepatutnya hari tu nak pergi solat Jumaat, tah macam mana Allahu Akbar, teringat gambar dia tengok semalam. Tuan-tuan nampak? Tu sebab jalan keluarnya satu je, jangan buat. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Dia jangan buat. Taubat, mudah-mudahan minta Allah hilangkan dosa tu dan hilangkan kesan sekali daripada apa-apa. Setiap benda yang jahat kita buat, dia ada kesan. Dan setiap satu benda jahat tu dia ada kesan dia tersendiri dalam bidang dia tersendiri. Tuan-tuan nampak? Jadi akhirnya iblis ni cerdik pada kita, kan. Dia ni, kalau ketua iblis tu sendiri, dia tak mati sampai sekarang. Bila tak mati sampai sekarang, dia study, dia analisa, umat ni kelemahan dia kok ni. Kalau nak hancurkan dia, guna benda ni. Hak ni pula dia jenis ni. Kalau nak hancur dia, guna benda ni. Hak ni pula jenis ni. Kalau nak rosakkan dia, buat macam ni. Dia ada data semua. Data dia cukup. Iblis ni, dia hebat, tuan-tuan. Dia hebat. Kalau tak hebat, masakan dia jadi ketua malaikat? Kalau tuan-tuan rajin baca kitab-kitab tafsir, tuan-tuan akan tahu, sebelum peristiwa dijadikan Nabi Adam ni, banyak peristiwa yang berlaku. Bahkan sebelum iblis ni ada lagi jin. Dia panggil apa saya tak ingat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada istilah dia. Sebelum iblis ni, dia ada sekumpulan jin yang memang hebat. Yang menguasai langit dan bumi. Lepas tu barulah iblis ni, Azazil ni yang terakhir daripada golongan tu. Yang terakhir. Dan mereka ni hidup lama. Dan dah memerintah bumi berapa ribu tahun. Juta tahun barangkali. Peristiwa yang asal. Jadi memang susu galuh dia orang bijak. Iblis ni jenis bijak. Jenis bijak. Dan satu, bapa datuk nenek moyang Azazil ni minta dengan doa Allah satu benda. Kau jadikanlah keturunan aku ni supaya makhluk lain tak nampak. Tu jadi sekarang ni Allah izin. Jadi dia orang tak nampak. Geng-geng dia tak nampak. Sila-sila ada sebelah-sebelah kita ni. Orang tak nampak. Ya. Maknanya point dia saya nak bagi tahu, dia bijak, tuan-tuan. Dia bijak. Selain daripada dia tu merasuk direct masuk saluran darah kita, bisik banyak. Bisik buat jahat, bisik buat jahat. Bila orang makin buat jahat, dia makin galak. Dia jadi tindakan berganda. Bila buat jahat, hati hitam, dia usik lagi. Jadi makin hitam. Tu sebab setengah-setengah orang dah teruk sangat, dia tak boleh patah balik. Boleh, tapi ikhtiar tu kena kuat. Contoh dia, orang yang tegar isap dadah. Dadah ni benda berat, tuan-tuan. Syekh Ali Jumaah dalam menceritakan bab dadah, dia cerita dalam kitab fatwa dia tu, dia cerita bab ganja. Dia kata ganja ni lebih teruk daripada arak. Berganda-ganda lebih teruk pada arak. Orang yang minum arak 40 hari 40 malam, Allah tak terima solat dia, kan. Lepas tu pula, lepas 3 kali dia taubat, dia buat balik, Allah dah declare dalam hadis sahih, Allah tak akan terima dah taubat dia sampai bila-bila, dan dia akan
dia benam dalam neraka. Dalam sungai Khabar ke apa benda tersebut. Sungai itu sungai nanah. 3 kali je Allah bagi peluang taubat pada peminum arak. 3 kali taubat, dia buat lagi, tutup pintu. Jadi walaupun ulama bahaslah benda ni, tapi berdasar pada zahir hadis, ini amaran keras ni tuan-tuan. Baik, orang yang minum, orang yang ambil dahadah. Saya sebut benda ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni antara masalah besar dahadah anak-anak kita. Kita di kalangan kita yang mari surau ni, kita rasa selesa, sebenarnya di luar sana tanggungjawab kita teruk dahadah ni. Kat kampung-kampung, di felda-felda. Kata Syekh Ali Jumaah, dia lebih teruk ganja ni daripada arak. Kalau arak ni 40 hari 40 malam Allah tak terima, ganja apa dia lagi teruk pada ganja? Syabu lagi teruk. Syabu ni merah terus, tak kena buat, jadi merah terus, jadi ganah, nafsu seks jadi naik tinggi, lepas tu nak bunuh orang, hak bunuh mak sendiri, tu ke syabu semua tu. Baik, poin dia ialah yang saya nak bagi tahu, orang yang berterusan dikuasai oleh iblis, dia akan jadi tindakan berganda. Dia buat salah, hati hitam lagi, iblis kacau sampai ke peringkat last kali musnah. Itulah cerita tu, sebab ramai di kalangan anak-anak kita musnah sebab dadah tuan-tuan. Ni satu masalah juga. Kita jangan sedar hati. Boleh jadi anak-anak kita sekarang ni terlepas cucu kita sikit lagi. Minta jauh lah kan. Sebab kadang-kadang pengaruh tu di rumah kita boleh dah bagi tahu, di luar, di sekolah. Balik kepada cerita was-was tadi, begitu sifat dia. Daripada manusia ni pula dikatakan syaitan bila yang mendorong kepada kejahatan dan maksiat. Suka membodek, suka psycho anak-anak. Asal tak pernah hisap rokoknya bantai rokok. Mula-mula rokok lah kan. Dalam banyak kes, tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu, dalam banyak kes budak-budak isap rokok atau isap dadah, daripada mana tuan-tuan? Kawan. Dia start situ mula-mula. Maknanya kawan-kawan sekolah menengah tu ada dah jadi setan. Minta maaf cakap lah, bukan saya cakap ni, hadis sebut, ayat Quran sebut. Dan begitu. Baik, jadi maksudnya tuan-tuan, surah An-Nas ni mencerita kepada kita tentang was-was ni benda berat, sehingga kan Allah minta kita berlindung dengan nama dia sebagai Tuhan, Tuhan yang mencipta, yang memelihara, dengan nama dia sebagai raja, dan nama dia sebagai Tuhan yang disembah. Sebut nama-nama tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sama juga orang nak solat, bila dia sebut dengan faham, dia terasa tau. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Malikin nas, aku berlindung daripada raja manusia. Ilahin nas, aku berlindung daripada Tuhan yang disembah oleh manusia. Wah, bersungguh tu. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan al-waswasi khannas, yang bisikan yang datang dan menghilang. Baik, sikit lagi saya nak sebut. Jadi maknanya tuan-tuan, was-was ni bukan benda mudah. Jadi nak elak daripada was-was tadi, kata syekh kita tadi, kena elak diri daripada terjerumus dalam sifat-sifat mazmumah. Kalaulah masih berterusan dengan sifat mazmumah, hati kamu menjadi hitam, maka syaitan pun akan membisikkan was-was dalam hati kamu. Jadi logik dia campur tolak. Kalau masih berkekalan dengan sifat mazmumah, makanya syaitan duduk dengan dia. Bila kita sebut macam tu, orang marah kan, tapi memang betul, syaitan duduk dalam tubuh dia. Syaitan duduk dalam tubuh dia. Okey, yang terakhir saya nak sebut, kita dah faham dah bab was-was. Sebenarnya surah An-Nas ni, kalau tuan-tuan tengok asbabun nuzul, antara surah-surah yang sangat strong.
Ya. Tuan tahu tak kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari kena sihir. Pernah dengar tak cerita tu? Satu hari Nabi Muhammad kena sihir tau. Yang sihir dia ni satu orang pendeta Yahudi. Ni saya cerita ni asbabun nuzul atau sebab-sebab turun surah An-Nas. Mudah-mudahan dengan sebut asbabun nuzul ni kita lebih faham lagi susu galu surah An-Nas ni. Pendeta Yahudi ni sihir ke Nabi Muhammad. Dia ambil satu patung, kemudian dia ambil 11 batang jarum rasanya. 11 batang jarum mewakili, nanti kita akan lihat surah Al-Falaq dan An-Nas campur dua jadi 11 dah. Kita kira baliklah ya. Baik. 11 batang jarum cucuk pada patung tu. Daripada patung tu ada 11 utas benang, kemudian disimpul, dia sihir kena Nabi Muhammad. Allahu Rabbi. Kena Nabi Muhammad, sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah utuskan Jibril turun baca surah An-Nas Al-Falaq, satu persatu simpulan tadi putus. Lepas putus tu Nabi Muhammad pun sihat balik. Baik. Hikmah dia cerita sihir, cerita apa ni, Yahudi sihir dengan patung ni cerita apa sebenarnya ni? Ni semua ni al-waswasi khannas, bisikan yang datang dari ni semua waswas belaka, termasuk dalam definisi waswas daripada syaitan. Maknanya Nabi kena diguna ayat ni. Tu sebab di satu sudut yang lain sunnah Nabi ajar sebelum tidur kita baca 3 kul. Baca 3 kul, tiup dekat tangan, usap ke seluruh badan. Dia menjadi peninding pada kita. Jadi memadailah setakat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita faham waswas, kita dah faham waswas, kita dah faham ilham, bahkan setiap satu benda tu saya pergi detail sebenarnya. Jadi yang penting dapat lahirkan kesedaran pada kita untuk buat lebih baik. Dah tahu dah ni sepak terajang dia macam mana, macam mana iblis tu bersilap, kita kena bersilap balas dah. Kena bersilap balas, jangan ikut rentak dia. Macam-macam cara iblis nak suruh kita ni tersasar. Kadang-kadang dengan bini kita pun boleh jadi khas silap. Benda tak ada apa sangat. Bini kita murung, padahal dia sakit perut. Kita kata dia ni tak layan dia, nak bergaduh dengan dia, bergaduh dengan kita contoh. Tu yang cucuk tu iblis belaka tu. Tak pasal-pasal bergaduh. Tak pasal-pasal bergaduh. Sebab saya pernah baca satu artikel tentang penceraian di MAIS. Tuan-tuan tahu tak, yang kes berlaku bercerai ni kebanyakannya kes kecil-kecil tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan gelak aja, tak masuk akal. Tak masuk akal. Jadi tuan-tuan cari sendirilah, masuk dalam website, baca. Ni semua ni was-was belaka. Ada soalan? Jangan kita ingat dalam surah baik-baik tak ada was-was. Ada juga. Kadang-kadang sebab bergaduh sama jemaah. Benda kecil-kecil, benda khilaf pun bergaduh. Bukan surah ni lah, surah lain. Surah ni okey kan, insya-Allah. Sebenarnya banyak surah tu bergaduh sama sendiri. Tu semua was-was belaka tu. Was-was belaka. Tuhan suruh ke lagu tu? Tuhan tak suruh. Kadang-kadang benda dah jelas, benda khilaf, nak bergaduh juga. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.